Ameh tengok soalan nombor 2. Okey. Kalau tadika tadi dia tegak, masuk sekolah rendah apa jadi? Mulalah dia sengit sikit, betul. Macam kita belajar awak kereta, mula-mula ikut dia punya undang-undang. Betul. Bila dah pandai, tak payah dah. Okey, dah pandai dah. Boleh macam ni, boleh macam tu. Okey. Now, mari kita baca soalan. Dia kata, determine the hydrostatic force due to water acting on the 1.2 meter by 2 meter rectangular area AB as shown. Boleh tak? Find the center of pressure measured vertically from the free surface. Dia kata, mula cari berapakah force pada permukaan 1.2 meter. Nampak tu 1.2 meter, tuan-tuan? Ini pandang sisi. Kita nampak 1.2, 2 meternya masuk ke dalam skrin. And then dia kata find the center of pressure. Cari juga di mana lokasi apa tu? CP diukur, nampak tu? Diukur vertically. Maksudnya suruh cari siapa? HCP. Boleh? Suruh cari HCP. Okay. Alright, bila benda ni dalam keadaan sengit, boleh tak? Bila jasad kita ni sengit, tuan-tuan. Okay, tinggal note tu. Bila dia sengit, ada 2 cara kita boleh cari jawapan kita ni. Sama ada guna cara tegak atau guna cara sending. Boleh? Jadi, example 2.2 dengan 2.3 ni, kalau dulu dalam kelas, boleh tak? Saya minta kamu lukiskan dulu. Boleh tak? Macam mana rupa free body diagram dia. Bila dah semua orang saya dah tengok dia punya free body diagram ni dah betul, baru saya suruh buat kira-kira. Okey. Tapi kalau kat sini saya suruh sekarang sunyi sepi belakang dia kan. Saya nak tengok, tak boleh. Alright. Jadi saya tunjukkanlah. Moralnya ialah habis aja kelas nanti buat balik semula sendiri. Boleh? Jangan diharap yang saya tunjuk je. Sebab benda ni umpama apa? Umpama menuang air, boleh tak, daripada jak masukkan dalam gelas. Boleh. Bila kita tengok orang buat semacam senang je. Tetapi kalau kita buat, tak pasti lagi air tu semua akan masuk dalam gelas. Terutama kalau gelas tu kecil. Kecuali dah buat selalu. Boleh faham dia, tuan-tuan? Okey. Jadi jangan kata, alah senang je, tengok encik buat senang je. Memang senang, tak ada susahnya. Okey, tapi bila buat sendiri, kau tahu. Okey, alright. So sekarang, apa kata untuk ini kita buat cara tegak? Boleh? Apa kita kata? Cara vertical. Alright, kita nak guna apa? Vertical method. Alright, ni cara kaedah tegak. Boleh faham ni, tuan? Bila tegak maksudnya apa? Dalam kita punya free body diagram hanya ada H saja. Okey, oleh sebab ruang saya ni kecil, boleh tak, tuan-tuan? Maka free body diagram saya ialah diagram ini. Boleh? Tapi tuan-tuan bila lukis sekarang, jangan buat yang macam yang saya buat ni. Lukis macam yang tadi. Boleh tak? Dia hanya ada apa? Gambar pintu ni. Kemudian ada permukaan bebas kat atas. Okey. Alright. Konon-kononnya saya dah lukis lah free body diagram. Lepas lukis free body diagram, saya kena lukis apa? Mula-mula sekali. Titik CG. Jangan lupa tulis tepi dia CG. Kemudian terus letak dia punya apa? Jarak dia. Lukis jarak dia. Yang ni kalau ada ruler, lagi baguslah ya. Dia lagi tepat. Ni nama dia apa? HCP lah tu. H bar. Namanya adalah H bar. Okey, kemudian kita ada titik CP kan. Titik CP ni sentiasa berada di bawah CG. Ni namanya titik CP. Dekat CP ni lah daya bertindak. Betul? Daya bertindak. Daya mesti bertindak apa? 90 darjah terhadap permukaan. 90 darjah tu rupanya je ni, tuan-tuan. Ini nama dia apa? 90 darjah. Boleh? Tepat ke situ. Tulis sini nama dia apa? F. Berapa jarak dia ke permukaan bebas ni, tuan-tuan? Ni jarak dia. Saya letak jauh sikit lah supaya nak terang nak nampak. Boleh? Jaraknya ialah
HCP. Macam itulah rupa dia. Okey. Maknanya apa? Bila dah buat ni, maka complete lah kita punya free body diagram. Okey. Maka kita orang kata, okey, dah boleh lah cari F ni. Jom kita tulis. F sama dengan rho G H bar darabkan dengan A. Rho G dah ada. A dah ada. Yang tak ada siapa? H bar. H bar tak ada. Cuba tengok gambar kita ni. Okey. Saya panjangkan ni sikit ke sini. Boleh tak? Sampai ke sini. Yang ni atas ke sini. Okey. Dari atas sampai ke garisan di tengah ni, dah tahu dah. Ni ialah 2 meter, ya tak? Kemudian, yang sini ke sini pula ni. Sini ke sini. Tuan-tuan nampak ke dalam skrin tu? Sini ke sini. Saya sebut sini ke sini. Tapi gambar tak nampak lagi, tak keluar. Alright. Ni panggillah dia A. Jadi, boleh saya tulis bahawa, boleh kan kalau saya tulis H bar ni sebenarnya sama dengan A tambahkan dengan 2. Ikut gambar kita tu, boleh tak? A tambahkan dengan 2. Dapatlah H bar. Okey. Okey. Sekarang ni, berapa pula A? Berapa pula A? Boleh? Itu yang saya kata tu gambar kena jelas. Boleh tak? Jadi A tu kita kata, A macam mana cari ya? Ni nampak macam ada stiker ni. A ni kalau pindahkan dia akan duduk sini, je tak? Ini ialah A. Yang belah sini sudut dia 30 darjah. Ini 90 darjah. Maknanya A ni kalau aku tahu jarak depan ni, jarak depan ni panggillah dia B, maka aku tahulah A tu berapa. Ya tak? Kalau tengok dalam segi 3 tu, betul tak kalau saya tulis A bahagikan dengan B? Boleh tak? A bahagi B sama dengan sin 30 darjah. Okey. Maka A ni sama dengan B sin 30 darjah. Soalannya berapa lah B? Ya tanya juga berapa B. Tapi B ni ialah kita kata, ingat tak? Dia B tu ialah jarak daripada atas ke tengah-tengah plat tu. Plat tu panjangnya 1.2 meter. Maka B ni ialah 1.2 bahagikan dengan 2 sainkan dengan 30 darjah. Okey. Dapatlah kita jawapannya. Nampak tak tuan-tuan? Okay, kalau tuan-tuan pergi dia satu. Seronoknya buat fluid ni lah. Betul teman. Okay. Bukan je fluid. Semua subjek lain kalau kita pergi satu kan. Masa seronoknya. Alright, 0.3 meter. Itu dia A. Boleh tak? Belum siap H bar lagi tu. H bar ialah A tambahkan dengan 2. Tambahkan 2. Maka H bar ialah 2.3 meter. Dah dapat 2.3 meter. Bila dah ada H bar, bolehlah jawab F ni. Ni sama dengan 9810 darab dengan 2.3 darabkan dengan luas. A-nya ialah 1.2 darabkan dengan lebarnya ialah 2 meter. Mari kita tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? 9810 darab 2.3 darab 1.2 darabkan dengan 2. Kita dapat 54.1 2 lah kilo Newton. Boleh? Oleh sebab nak boxkan dia, saya tulis balik kat sini lah. F sama dengan 54.2 kilo Newton. Alright, nak tunjuk kononnya kita confident. Tu boxkan dia. Okay? Jangan tanda klik kat ujung tu sikit je. Macam penakut je. Berapa jawapan ni? 54.2 macam tu ujung tu sikit. Aduh, hai. Okay. Nampak lah penakut. Okay. Tunjuk ya ni dia. Walaupun tak betul tak tidak kan. Tapi yang penting apa? Confident. Right? Jadi engineer kena confident. Apa macam? Senang susah? Senang gila betul. Right? Tapi itulah dia. Gambar tu free body diagram kenapa? Kena clear. Bila clear, memang macam tu lah. Line clear kan? Macam line clear. Saya pun tak pernah masuk line clear tu.
Orang sibuk kata. Penang jom pergi line clear. Saya tak sampai lah. Okay. Right. So next. Dah selesai kita punya have. Sekarang main cari HCP. Main HCP. HCP sama dengan H bar. H bar dah ada. Jadi kita tak perlu risau. ICC. Boleh tak? Sin kuasa 2 theta. Bahagikan dengan H bar darab A. Nampak tak? H bar dah ada. A dah ada. Sin 30 darjah dah ada. Yang tak ada ICC je. Boleh? Tak ada ialah ICC. Ambil kita tengok ICC. Alright. Saya lukis kat mana ICC? Sini lah ya. ICC sama dengan BH kuasa 3 bahagi 12. Mana cik tahu dia BH kuasa 3 bahagi 12? Dia dah sebut dah kat atas ni. Apa nama dia? Rectangular tu. Rectangular. Apa ni? Rectangular tu maksud apa? Segi 4. Jadi BH kuasa 3 bahagi 12. Tulis je dulu. Kemudian baru fikir. Mana B, mana H. Boleh faham ni tuan-tuan. Okay? Alright. So sekarang sampailah waktu untuk menentukan yang mana kaya, yang mana kurang kaya. Betul? Lagi sekali, mana? Letak pen. Dekat mana nak letak pen ni, cik? Oh, pen dia tak boleh letak dekat atas ni. Boleh? Ni. Jangan letak di situ. Sebab benda ni sengit. Kalau sengit, letak dia ni. Saya dot line ni. Boleh tak? And then ada garisan kat sini. Pen tu di sini. Pen ni di sini. Ini nama dia OX. Apa nak kita buat dengan OX ni? Transfer. Transfer ke sana. Bila transfer, dia akan jadi ni, potong kat tengah-tengah ni. Nama dia apa? CC. Bila dah potong kat tengah-tengah, dengan confidentnya kamu dah tahu dah yang kaya yang mana, yang tak berapa kaya, dan yang mana. Betul? Jadi daripada situ ICC sama dengan yang kayanya ialah 1.2, yang tak kayanya ialah 2. 1.2 kuasa 3 bagi 12. Dapatlah ICC ni meter kuasa 4. Okey. Dan kalau ditekan kalkulator, boleh tak 2 darab 1.2 exponent 3 bagi dengan 12. Okey, maka dapatlah 0.288. 0.288. Macam tu kan? Boleh? Kemudian masuk balik dalam equation kat atas tu tadi. Jadi HCP sama dengan 2.3 pluskan dengan 0.288. Jangan lupa sin kuasa 2 30 darjah. Bahagi balik dengan 2.3 darab balik dengan luas dia 1.2 darabkan dengan 2. Okey, maka kita ada sin 30. Alright, kemudian kita squarekan dia. Kemudian darab dengan 0.288. Okey, kemudian bahagi dengan 2.3 bahagi dengan 1.2 bahagi dengan 2. Alright, kemudian pluskan balik dengan 2.3. Alright, maka dapatlah kita 2. A macam biasa. Apalah A pula. Okey. HCP macam biasa sentiasa CP. Berapa jawapan dia? 2.313 meter. Itulah nama dia CP. Boleh tak CP daripada siapa? CP daripada H bar. Kan? Macam? Tuan-tuan, senang ke susah ni? Macam senang sungguh, betul? Right? Macam senang je. Okey, itu kaedah dia. Boleh tuan-tuan? Itulah kaedah yang kita guna pakai. Ini cara apa ni? Cara tegak. Boleh?